Wahai fulan, macam mana kau boleh jatuh? Ini kebun kamu. Perigi ini besar. Ya, dia kata dia bangun, dia mula berlakon. Dia lakonkan semua. Dia lakonkan semua, dia jatuh kali kedua. Dia jatuh kali kedua, meninggal dunia. Subhanallah, rupanya termaktub dalam Lauh Mahfuz dia belum habis segelas susu. Habis susu yang ditakdirkan Allah Ta'ala, habis umur. Di pengajian yang lalu kita mengambil fasal baru berkenaan dengan dorongan dan saranan untuk menambahkan amalan di dalam umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap umur yang Allah anugerahkan kepada manusia merupakan suatu gedung peluang untuk dia makmurkan dan mencari tempat di hari akhirat nanti dan mencari tempat di tingkatan-tingkatan syurga yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Setiap amalan yang kita lakukan merupakan suatu tambahan umur kita di hari akhirat. Umur kita di dunia, minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, ianya perumpamaan kepada umur dunia. Yang mana tahun-tahun akan berulang. Akan cycle-nya itu akan kembali. Tetapi yang tidak yakin ulangnya ialah umur kita. Yang tidak dapat kita janjinya kita akan bertemu tahun-tahun akan datang itu ialah kita. Oleh kerana itu Allah jadikan dunia ini mempunyai muddah mahdudah, suatu anggaran dan batasan yang terbatas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada suatu dimensi bergerak bersama dengan makhluk lebih daripada waktu ini yang tidak boleh kita kontrol dan kita kawal. Manusia merasakan dia dapat kawal waktu yang diberikan. Tetapi sebenarnya, waktu sebenarnya meninggalkan dia. Manusia tidak akan dapat mengawal waktu. Kita tidak dapat mengembalikan waktu muda kita, waktu kuat kita. Akan tetapi, waktu muda kita akan pergi, waktu umur kita 20, 30 akan pergi, 40, 50 tahun akan pergi, kita langsung tidak akan kembalikan. Kecuali untuk kita makmurkan umur-umur ini dan kita cari umur akhirat kita ialah dengan satu jalan sahaja, iaitu kuatkannya dengan amalan. Sokongkan segala umur yang Allah berikan itu dengan amalan. Banyak amalan kita, banyak umur kita di hari akhirat. Banyak hadiah-hadiah kita yang Allah akan siapkan kita untuk hari akhirat. Ulama memisalkan, mengumpamakan dunia ini dan umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala seperti seseorang yang masuk ke sebuah qaryah, sebuah negeri. Negeri itu asing bagi dia. Dia tidak kenal sesiapa. Dan orang-orang yang berada di dalam negeri atau kota itu pun tidak mengenalinya. Lalu dia minta ihsan daripada ahli qaryah tersebut untuk pinjamkan sedikit tempat teduhan, tempat kediaman rumah, agar dia dapat duduk di sana beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, agar dia dapat bina rumah sendiri. Jadi dia minta sewa suatu rumah untuk dia duduk beberapa tahun, beberapa bulan. Dalam masa dia duduk itu, dia boleh bina rumah yang dia sendiri. Dia beli tanah, dia bina rumah. Dalam waktu diberikan tempoh sewanya. Jadi duduklah orang ini di dalam kota, di dalam negeri tersebut, di dalam rumah yang dipinjamkan, yang disewakan. Ada dua orang di dalam situasi ini. Orang yang pertama, dia mengambil peluang setiap saat dan setiap minggu, setiap hari yang berlalu. Lalu apa dia buat setiap hari, setiap pagi, dia akan keluar daripada rumah dia pergi ke tapak yang dia beli, lalu dia bina rumah. Sedikit demi sedikit. Sikit. Kan? Sikit dia beli tanah, kemudian dia rombak tanah, kemudian dia naikkan dinding, kemudian mengikut plan yang dia nakkan apa yang besar yang nanti yang Allah siapkan untuk beliau. Itu orang yang pertama. Orang golongan yang kedua, tidak. Setiap pagi, setiap hari dia itu terlupa ataupun terleka dengan pinjaman rumah yang diberikan. Lalu dia duduk di rumah, dia tak fikirkan apakah nanti rumahnya macam mana,
bagaimanakah nanti bila dah sampai penghujung kehidupan dia ataupun penghujung waktu sewa dia dalam rumah tersebut. Jadi setiap hari dia tangguh, dia lewatkan sampai nanti di waktu sewanya tamat, sewanya habis, datang tuan rumah ketuk pintu. Assalamualaikum, sekarang akhir waktu untuk kamu keluar daripada rumah saya. Untuk apa? Untuk kamu keluar dan pergi berpindah ke rumah kamu. Jadi apa yang jadi? Golongan yang pertama, orang yang pertama, dia happy. Ahlan wa sahlan, ya marhaba, saya dah lama tunggu tuan, saya dah lama nak keluar daripada sini. Kenapa? Saya dah siapkan rumah saya yang besar, yang cantik. Dia tak sabar-sabar nak keluar, nak habiskan dia punya waktu. Kerana dia dah bina rumah dia. Tetapi orang yang kedua, bila dia ketuk pintu, Assalamualaikum, dia kadang-kadang cuba nak lari. Kenapa? Rumahnya tak siap. Rupa-rupanya satu biji batu pun dia tidak letak. Lantas tumbuh di tempat tapak yang sepatutnya dia bina itu, banyak duri-duri, binatang-binatang berbisa, semuanya beranak di situ, berkeliaran di situ. Mana dia nak duduk di situ? Dalam keadaan takut, dikeluarkan, diseret keluar. Keluar kamu dari sini, duduk di tempat yang kamu leka untuk siapkan. Begitulah pinjaman umur yang Allah berikan kepada mereka yang siapkan dan yang tidak siapkan rumahnya. Yang siapkan rumahnya dengan amal saleh, dengan ibadah, dia membina mahligai, membina. Allah tak berikan di syurga nanti setiap orang yang beramal saleh itu satu rumah, satu istana. Allah berikan satu negara. Allah beri satu dunia. Dalam riwayat hadis Rasulullah bersabda, seorang yang meninggal dunia syahid, orang yang paling akal, orang yang paling diberikan, paling kurang yang diberikan nikmat dalam syurga itu ialah diberikan 10 kali ganda dunia seisinya. Sehingga diriwayatkan Allah panggil orang yang akhir keluar daripada neraka. Akhir sekali Rasulullah cerita, orang yang paling terakhir keluar daripada neraka. Keluar sudah bertahun-tahun, wa'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala, diadab, lalu dimandikan ke dalam sungai kehidupan, dipanggil Naharul Hayah. Dimandikan, dicelup, dimandikan beberapa kali, lalu menghadap di depan Allah Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, pergilah kamu masuk syurga. Pergi sampai syurga, ya Allah, penuh syurga ya Allah. Balik kemudian kepada Allah Ta'ala. Dia kata, impikan, khayalkan, imajinasikan apa yang kamu mahu daripada keduniaan dan keselesaan, kebahagiaan. Lalu dia pergi imajinasi. Kita khayal kita banyak. Khususnya khayalan itu datang waktu salat. Kan? Ada orang tu salat, jamaah, habis salat, dia tahu imam kamu tak habis rakaat. Rakaat kamu ni tak cukup ni. Oh, macam mana kamu tahu? Saya kebiasaannya berangan sampai ke kawasan ini, tapi hari ini tak sampai. Maknanya imam ada kurang dia punya rakaat. Sebab begitu, tempat yang paling sedap berangan itu ialah salat. Wa'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah suruh berangan, imajinasi. Jadi dia berangan, habis. Kata Allah Ta'ala, sudah habis ya Allah. Aku berikan apa yang kau berangankan itu 10 kali ganda. Dalam riwayat Rasulullah SAW berkata, yang ini menceritakan kepada orang tadi, ya Allah, kau main-mainkan dengan aku kah? Katanya orang tadi kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kamu main-main kan ni? Kerana Allah, apa yang telah Allah siapkan kepada ahli syurga, penghuni syurga. Semoga insya-Allah kita semua diberikan, insya-Allah dijadikan di antara penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang membina daripada syurga kita, mahligai kita, kota-kota nanti dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah amalan-amalan apa yang kita tanam. Tidak susah untuk kita beramal. Susahnya kita nak mengekang nafsu kita daripada beramal. Manusia ini jinak kepada amal saleh. Dalilnya malam ini ramai hadir.
Apabila datang orang saleh, terus hati jinak untuk sampai ke majlis-majlis orang yang saleh. Kenapa? Hati dan roh itu amat jinak kepada orang-orang salihin, kepada beramal-amal yang saleh. Cuma yang mengekang kita itu nafsu. Nafsu kan, leka dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu Rasulullah bersabda, beramal senang. Cuba kita sama-sama sekarang ni sebut subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah ini kata Rasulullah, barang siapa mengucapkan subhanallah atau subhanallah bihamdihi, akan ditanamkan baginya pokok di syurga. Subhanallah bihamdihi. Dapat satu pokok di syurga. Satu pokok di syurga ini bukan pokok di belakang rumah kita. Pokok di syurga ini Masya Allah luasnya itu 500 tahun perjalanan tak habis-habis kita lalui. Lalu apa sahaja buah yang kita mahu, tak perlu kita kait ke, langsung buah itu datang ke mulut kita. Suapan pertama, suapan kedua lebih enak daripada pertama, ketiga lebih enak daripada kedua, wahakala. Pokok-pokok di syurga ini ada yang tumbuh daripada bawah, ada yang jatuhnya daripada atas. Maknanya akar itu atas, dia punya pohon, dia pakat pokoknya itu dia ke bawah. Terawang-awangan begitu, subhanallah. Cantik syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah macam mana untuk kita dapatkan semua itu, ialah dengan janji Allah dengan beramal saleh. Bina apa yang kita dapat bina selagi mana umur yang Allah berikan. Tak ada siapa yang tahu kita ini bagaimana umurnya. Tapi yang penting hal kita ketika mana sampai umur kita dalam hal yang baik. Sebab itu kata seorang sahabat Nabi Sayyidina Qatadah, tulul umri hujjatun. Kata beliau, panjangnya umur seseorang itu suatu hujjah. Makna hujjah, Allah akan jadikannya dalil. Apa yang kau buat nanti Allah tanya. Berapa umur kamu? Panjangnya umur kita, itulah panjang dan banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat kalau makin banyak, dalil panjanglah umur kita. Panjangnya umur kita bermakna banyaklah nikmat yang diberikan. Kerana bila habis nikmat yang telah Allah tentukan, ketika itu habislah umur yang Allah tentukan. Jadi kalau kita minta, ya Allah berikan aku nikmat yang besar, bermakna kita minta Allah umur yang panjang. Automatik. Begitu juga kalau kita minta, ya Allah umur yang panjang dengan amal saleh, bermakna kita minta Allah panjangkan rezeki, luaskan rezeki. Kerana dua perkara ini saling memerlukan, saling ada kaitan. Pernah berlaku di Yaman, ada seorang itu berjalan di kebun dia. Kebun di sana itu ada banyak perigi buta, dia kebun-kebun mereka ni. Perigi buta ni tak ada dinding. Jadi jalan terus masuk ke bawah. Jadi ada seorang tu jalan, terjatuh dia ke dalam telaga tersebut. Orang panik, mana orang ni tak sampai malam. Keluarga dia dah mula sibuk, dah mula takut. Orang semua pergi cari dia. Rupa-rupanya dia terbaring di bawah, di dalam telaga yang dalam. Mereka angkat ramai-ramai sampai di atas, alhamdulillah bernyawa. Sedang duduk, kemudian sedar, dia duduk berehat. Orang tanya, sihat, okey, tak ada masalah, ada sakit. Saya okey. Lalu diberikan segelas cawan, segelas susu. Dia ambil susu tu, dia minum. Dia minum, dah tenang. Orang tanya kepada dia, wahai fulan, macam mana kau boleh jatuh? Ini kebun kamu. Perigi ini besar. Dia kata, dia bangun, dia mula berlakon. Dia lakonkan semua. Dia jatuh kali kedua. Meninggal dunia. Subhanallah, rupanya termaktub dalam Lauh Mahfuz, dia belum habis segelas susu. Habis susu yang ditakdirkan Allah Ta'ala, habis umur. La ilaha illallah. Jadi begitu, subhanallah, pinjaman yang Allah pinjamkan kepada manusia. Tulul umri hujjah, panjangnya umur itu suatu hujjah. Kata Sayyidina Qatadah, kemudian dia kata, na'udzubillah an nu'ayyar bi'a'marina. Kami takut, kami minta lindung dari Allah Ta'ala daripada kita ini dimalukan depan Allah kerana umur yang panjang. Orang yang umur panjang di hari akhirat, di depan mahkamah Allah
Allah Subhanahu Wa Taala banyak hisab dia. Kerana berapa banyak saat yang dia akan hidup di dunia, itu setiap saat akan ditanya. Setiap saat akan dihisab dan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kata ulama, umur kita ini banyak kepada kelekaan, tapi jangan lalai daripada 4 waktu yang penting. 4 waktu ini, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, menampal waktu-waktu yang lain. Waktu-waktu yang mulia dalam seharian kita. Yang pertama, sebelum subuh walau beberapa minit, 10-15 minit sebelum subuh. Waktu yang syarif, yang mulia. Waktu yang kedua selepas subuh sehingga terbit fajar, terbit matahari. Lepas azan, lepas kita salat, kita tunggu lagi sejam lebih. Habis terbit matahari, sudah waktu yang kedua. Waktu yang ketiga sebelum maghrib walau beberapa minit. Sebelum maghrib walau beberapa minit. Waktu yang keempat, yang terakhir ialah antara maghrib dan isyak, seperti waktu kita sekarang. Dipanggil waktu barzakh. Waktu baina maghrib wa isyak dipanggil sebagai waktu barzakh. Sebab itu, 2 waktu ini diberikan rezeki. Siapa yang memakmurkan antara selepas subuhnya sehingga matahari terbit, Allah siapkan rezeki yang zahir. Rezeki yang zahir bermakna untuk makan kita, untuk minum kita, untuk apa yang berkaitan dengan dunia kita. Rezeki batin hati kita, iman kita, ialah memakmurkan waktu sebelum maghrib. Waktu sebelum maghrib ialah waktu yang kritikal untuk kita perlu makmurkan. Kerana di situlah waktu Allah makmurkan hati-hati manusia. Sebab itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha alaihi salam, beliau memakmurkan waktu selepas asar sehingga maghrib hari Jumaat. Setiap hari Jumaat dia akan makmurkan waktu itu, dipanggil waktu Fatimah, dengan banyak berselawat ke atas baginda SAW. Jadi itu katanya 4 waktu yang bila kita jaga menampal waktu-waktu yang lain. Jadi kata Sayyidina Qatadah, tul umul hujjah, kerana panjangnya umur yang Allah berikan, disyaratkan kita perlu beramal salih, beramal amalan yang baik. Itu maknanya datang taufik daripada Allah Ta'ala. Allah beri kita taufik, nak tahu macam mana? Allah senangkan kita buat amal salih. Maknanya itu taufik dari Allah Ta'ala. Allah mudahkan kita untuk ke arah kebaikan. Itu bukti Allah menyayangi kita. Allah ingin siapkan kita pada kebaikan. Bukti orang itu istidraj. Istidraj, Allah lengah-lengahkan dia supaya dia tambah dosa dan maksiat. Ialah panjang umur dia tapi tak diberikan taufik untuk beramal. Wal'iyadzubillah, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Janganlah sekali-kali orang kafir itu menyangka kami panjangkan umur mereka kerana itu baik untuk mereka. Akan tapi kami panjangkan umur mereka untuk tambah dosa mereka, tambah takabur mereka. Wa'iyadzubillah, macam Fir'aun. Umur panjang, diberikan sihat, tak pernah sakit. Last dia mengaku sebagai Tuhan. Akulah Tuhan. Hanya dipinjamkan umur lebih, diberikan kesihatan. Habis dia kata, aku ni sudah Tuhan, aku boleh kontrol segala-galanya. Allah kemudian lenyapkan dia dengan tak boleh berenang saja. Kan orang kuat, tough apa semua, tiba-tiba tak boleh berenang. Malulah orang ni. Orang punya macam-macam, Masya Allah, tiba-tiba dalam swimming pool, tolong. Halas, malu kan? Subhanallah, azab Allah datang begitu. Tanpa dijangka, subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana itu, hujjah seseorang itu diberikan umur yang panjang. Dan kita diminta, Rasulullah suruh kita minta umur yang panjang dan diberikan taufik untuk beramal. Sayyidina Ali ditanya, mana yang kamu prefer, mana yang kamu afdal, yang kamu muliakan, umur pendek ke umur panjang? Umur pendek kita dah hidup berapa umur, kemudian berapa puluh tahun, kemudian meninggal dunia. Ataupun umur yang panjang? Dia kata, saya pilih umur yang panjang. Umur yang panjang tapi dapat beramal dengan amalan yang soleh. Jadi kita minta untuk Allah Ta'ala berikan umur yang panjang, yang diserikan, dengan dihiasi dengan amalan-amalan yang soleh. Baik.
kita mengambil hadis yang seterusnya daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang kedua daripada fasal daripada bab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakh Badrin faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Faqala lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'un mithluh. Kata Ibnu Abbas, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau ini di waktu pemerintahan Sayyidina Umar selepas Rasulullah wafat, selepas Sayyidina Abu Bakar wafat. Di waktu pemerintahan Sayyidina Umar ni ada satu majlis. Majlis dipanggil sebagai majlis orang-orang besar. Jadi Sayyidina Umar kalau nak ada apa-apa mesyuarat, nak cadangan, nak apa-apa yang perlu diplan, dia akan tanya mereka di punya majlis parlimen dia. Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dia ada menteri, seorang dua orang, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak dibuat satu grup begitu. Jadi di majlis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar akan pilih beberapa orang yang berbakat, yang berilmu untuk duduk di majlis dia punya mesyuarat dia. Di antara orang yang dijemput oleh Sayyidina Umar sebagai orang tetap di situ ialah Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas dikira sebagai yang paling kecil di kalangan mereka. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni Rasulullah SAW belum wafat lagi, dia masih kecil, duduk, masih budak lagi, belajar. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas bila duduk di majlis yang besar dengan orang-orang yang besar begitu, ramai di kalangan sahabat-sahabat yang lain pertikai. Jadi mereka kata apa? Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi. Sebahagian di kalangan orang-orang yang hadir, siapakah yang Sayyidina Umar jemput? Yang pertama sekali ialah sahabat-sahabat yang pernah melalui dan pernah bersama dengan Rasulullah di peperangan Badar. Sahabat-sahabat yang pernah menyertai peperangan Badar ni orang yang paling top stars di kalangan para sahabat. Bintang-bintang ni. Orang yang menyertai peperangan Badar. Jadi didudukkan mereka. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas seorang situ kecil di situ. Jadi mereka pertikai ini, wahai Amirul Mukminin ini, kami semuanya masya-Allah kan orang-orang yang ternama, orang-orang yang besar. Ini Abdullah bin Abbas, tiba-tiba kami pandang semua begini, tiba-tiba sampai tempat ni kami pandang begini. Okey, serata sampai tempat dia kita pandang sebab kecil, muda. Tak adalah kecil-kecil tapi muda nak dikatakan. Jadi kata mereka, lima yadkhulu hadza ma'ana. Kenapa orang ini, anak ini, orang muda ini duduk bersama-sama kami? Di sini kita lihat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada para sahabat, kepada umat, bahawasanya bukanlah umur itu penentu kepada bakat dan kemahiran. Rasulullah SAW meletakkan seseorang itu pada tempatnya. Setiap orang itu kemahiran tertentu, bakat tertentu, walaupun kecil. Sebab itu ada di antara sahabat Nabi yang umur baru belasan tahun, Rasulullah dah letakkan dia sebagai pemimpin tentera ketika itu sebelum Rasulullah wafat. Yang mana di bawahnya itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Dia komando. Kita bayangkan umur Sayyidina Usamah bin Zaid, umur 19 tahun. 19 tahun, komando. Di bawahnya itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang besar. Rasulullah letakkan, kenapa? Dia berhak begitu. Sayyidina Ubay bin Ka'ab, imam. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kecil lagi, tapi sudah menjadi, Rasulullah jadikan lantik sebagai imam dan juga sebagai embassy Rasulullah ke Yaman. Sayyidina Imam Syafi'i, umur dia berapa dia fatwa? Dia jadi orang sebagai rujukan fatwa di tempat dia. Belasan tahun. Jadi begitu zaman tabi'in, zaman tabi'in, orang yang buka India. Saya namanya Al-Qasim bin Muhammad. Beliau ni baru belasan tahun sahaja. Tidak ada dalam Islam istilah 18 tahun ke atas. Ini semuanya doktor-doktor yang baru, orang-orang barat meletakkan istilah begitu. Lepas 18 tahun ke atas, kamu boleh buat apa-apa yang kamu nak. Kan mereka punya idea begitu. Sebelum 18 tahun ke atas, oh tak boleh cakap depan dia, tak boleh cakap maki hamun depan dia, kena jaga dia punya apa semua.
kau tak boleh pergi macam-macam tempat, kamu tak boleh buka macam-macam apa, kamu tak boleh memiliki macam-macam apa yang kamu nak. Lepas 18 tahun, you are free. Buatlah apa yang kamu nak. Pergilah mana kamu tempat yang kamu nak. Buatlah benda yang tak baik pun boleh buat sebab 18 tahun. Saya 18 tahun lah. Kan? Kenapa? Itu hanya fikrah, itu hanya fikiran yang diletakkan oleh orang-orang. Dalam Islam, baligh tak baligh. Belum baligh, di bawah asuhan mak ayah, bawah asuhan guru, untuk dia itu dijaga fitrahnya dengan amalan, dilatih dan juga tarbiyah dengan baik. Selepas baligh, kamu sekarang ni dah menanggung tanggungjawab sendiri. Hati-hati apa yang kamu lakukan, dosa pahala atas tanggungan kamu. Sebab itu para sahabat baginda SAW, baligh tak baligh, kemahiran dan bakat dia itu Masya Allah tinggi. Siapa yang bunuh Abu Jahal? 2 budak kecil di peperangan Badar. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi, ketika mana di peperangan Badar sedang mereka beratur bersaf begitu, aku toleh bahagian kanan, tengok ada budak kecil. Aku tengok belah kiri pun ada budak kecil. Mu'adz dengan Mu'awidz. Istasghartu nafsi, dia kata aku rasa diri aku ni kecil rasanya. Sebab di kanan kiri aku budak-budak kecil. Siapa yang nak selamatkan aku? Siapa yang nak berganding dengan aku nanti? Kan, kalau orang sedang berlawan, dia boleh masuk, dia boleh Dia boleh tolong. Ini tak apalah, saf. Kan, budak muda subhanallah. Lalu tiba-tiba ketika dalam peperangan, seorang yang belah kanan tanya, Pak Cik, kata ya, kamu kenal Abu Jahal? Ya. Kenapa? Abu Jahal saya kenal. Dia kata, kenapa kamu tanya? Dia kata, kalau kamu kenal Abu Jahal, nampak Abu Jahal, beritahu saya. Kenapa? Saya nak pergi bunuh dia. Kenapa? Kerana saya dengar dia pernah menyakiti Rasulullah SAW. Wajib. Budak kecil sangat besar. Dia kata, okey. Deal. Belah kiri pun begitu juga. Tiba-tiba, Pak Cik. Kenapa? Kenapa Abu Jahal kenal? Siapa? Kenapa? Tunjukkan saya ni dengar dia pernah menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana matanya Abdurrahman bin Auf nampak Abu Jahal, kata, itu buruan kamu. Pergi mereka berdua. Satu ke arah tengkuknya Abu Jahal, satu ke arah kakinya Abu Jahal. Sampai kemudian jatuh Abu Jahal ketika itu. Datang mereka berdua ini jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bunuh Abu Jahal. Itu tenang. Rasulullah ambil, mana pedang kamu? Ambil. Mana pedang aku? Dua-dua ada darah. Okey, kamu dua bunuh. Abu Jahal tak mati lagi, cuma cedera parah. Tapi kenapa? Kerana terangsang kerana menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan bermakna kita boleh menyakiti orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW dengan membuat perkara itu. Kerana itu ketika itu peperangan. Itu dalam peperangan. Bukan nanti kita dengar orang caci Rasulullah, tiba pula kita nak jadi hero. Tidak. Itu dalam peperangan, ya boleh. Di luar peperangan, kita ada cara-caranya. Kan? Jadi begitu Rasulullah letakkan seorang itu dengan bakat masing-masing, kemahiran masing-masing, tidak melihat umur. Jadi begitu yang dipertikaikan, kenapa masuk orang budak ini? Walana abna'un mithluh, kita pun ada anak macam beliau, orang muda juga. Kata Sayyidina Umar, innahu min haitsu alimtum. Dia kata, kamu dah kenal siapa dia ini. Ini Abdullah bin Abbas yang Rasulullah pernah doakan dia untuk diberikan ilmu dan kefahaman ilmu. Abdullah bin Abbas, dia dapat suatu fadilat yang besar. Beliau ini seorang yang suka bertanya dan menuntut ilmu. Dan sangat pandai dalam menuntut ilmu. Sampaikan dia nak menuntut ilmu dengan Rasulullah sampai dia sanggup untuk duduk bersama Rasulullah SAW untuk diperhatikan apa yang Rasulullah buat setiap malam. Kan? Setiap malam tengok Rasulullah SAW. Kebetulan Abdullah bin Abbas, ibu dia dengan isteri Rasulullah adik-beradik. Isteri Rasulullah Sayyidatuna Maimunah bintil Harith itu adik-beradik kepada ibu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi ada ikatan kekeluargaan. Jadi Abdullah bin Abbas, waktu giliran Rasulullah dengan Sayyidatina Maimunah, isteri baginda, dia akan duduk di rumah. Jadi dalam riwayat itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur dengan Rasulullah SAW, ini bantal. Rasulullah SAW tidur bahagian
di bahagian bucu belah kanan, isterinya bahagian belah kiri, Abdullah bin Abbas yang kecil itu tengah-tengah. Allah seronok kongsi satu bantal. Jadi Abdullah bin Abbas satu malam dengan Rasulullah bangun pergi tempat wuduk, ambil qirbah sedang berwuduk. Abdullah bin Abbas cepat-cepat bangun. Dia kata pertama sekali yang aku lihat Rasulullah bangun, Rasulullah sapu muka dia dengan tangan. Itu kata ulama di antara sunnah yang ramai tidak tahu. Hadis di Sahih Bukhari. Yamsah bihi athar an-naum. Dia sapu mukanya daripada kesan tidur. Bangun, kita sapu muka. Buang kesan tidur. Itu kata Sayyidina Abdullah. First kali aku tengok Rasulullah SAW buang kesan tidur. Ini disapu. Lalu Rasulullah pergi ke bahagian qirbah, ambil wuduk. Habis Rasulullah ambil wuduk, baru aku bangun. Ambil wuduk. Ketika Rasulullah ambil angkat takbir, aku pergi bahagian kiri. Rasulullah ambil kepada aku ke bahagian kanan. Maknanya kalau solat, datang makmum, first kali berdiri bahagian kanan. Solat dengan Rasulullah SAW, sampaikan habis solat dengan baginda SAW, Rasulullah duduk berzikir, Abdullah bin Abbas duduk di sebelah baginda SAW. Mudah, Masya Allah. Kata Abdullah bin Abbas, ketika mana aku duduk bersama baginda SAW, tersengguk. Kemudian Rasulullah SAW piat telinga. Rasulullah SAW pernah memiat telinga beberapa sahabat. Ada riwayat dalam 4-5 orang ataupun 5-6 orang. Jadi setiap mereka ini pernah piat ataupun apa? Ditarik ya. Piat ini ya kedua-dua ada. Farakah bermakna Rasulullah SAW buat begini. Ada riwayat kepada orang yang lain Rasulullah SAW tarik. Jadi lepas ini, tapi jangan buat macam kita ada dua versi piat telinga. Rasulullah SAW punya, iaitu dengan lemah lembut. Piat telinga ini pernah dipertikaikan oleh seorang anak murid Imam Syafi'i. Ar-Rabi' bin Sulaiman, tak silap nama beliau. Satu hari dia duduk dengan Sayyidina Imam Syafi'i di satu unta. Sedang berjalan, ketika itu Rabi' ni ada buat benda dia yang salah. Tiba-tiba Imam Syafi'i dari belakang pegang telinga dia. Pegang. Dia tak tarik, pegang begini. Jadi di hati Rabi' ini dia kata, macam mana imam yang besar ni tiba-tiba piat telinga aku kan? Ini apa ni? Dia kata sampailah aku baca hadis Abdullah bin Abbas. Oh, rupanya begitu. Rupa-rupanya di akhir-akhir ini ada study mengatakan bahawasanya segala nerve ataupun segala perhatian manusia itu ada di bahagian telinga. Keseimbangan badan manusia itu di bahagian telinga. Bahagian telinga ini sangat-sangat sensitif. Kan? Kita hanya nak lakukan seperti Rasulullah SAW ialah pegang dan juga tarik ataupun jangan terlalu kuat begini, bagi begitu. Itu Abu Jahal. Abu Jahal pernah buat begitu kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika mana Rasulullah di Mekah turun surah Ar-Rahman 'allamal Quran. Surah Ar-Rahman 5 ayat. Rasulullah kata siapa nak bacakan ayat ini di depan orang Quraisy? Abdullah bin Mas'ud ni orang kecil, ketot dia jadi orang kecil. Kata saya ya Rasulullah. Rasulullah tengok dia, siapa yang nak bacakan? Rasulullah tak pedulikan dia sebab dia kecil. Siapa yang nak bacakan surah ini di depan orang Quraisy? Abdullah bin Mas'ud, saya Rasulullah. Bangun. Rasulullah tak pandang dia lagi, Rasulullah offer lagi pada orang yang lain. Saya lagi. Kata okey, bismillah. Bagi di depan orang ramai, dia tu kecil. Dia kecil, mungkin dia sampaikan para sahabat gelakkan dia kerana dia punya, ketika dia cari sugi Rasulullah tu, kakinya kecil je begitu. Cari sugi Rasulullah SAW. Orang gelak-gelak ke dia. Kata, ini kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil tapi berisi dengan iman. Berisi dengan yakin kepada Allah Taala. Subhanallah. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia bangun di depan orang Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Datang Abu Jahal, dia ambil telinga Abdullah bin Mas'ud. Telinga juga. Tetapi dia tarik, dia baling, terputus telinga.
Ini Abu Jahal besar orang dia. Abu Jahal kalau dia berdiri atas kulit unta, 10 orang nak tarik kulit itu daripada bawah dia tak boleh. Besarnya dia, kuat, gergasi. Giant dia. Abdullah bin Mas'ud begitu depan dia. Jadi orang yang nak piat telinga 2 orang, bersih. Versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lemah lembut yang penuh hikmah. Dia piat ataupun dia pegang dengan dia mengajar. Ini tak betul. Dia ada macam kita terus siren tau, telinga ni dia. Pegang sikit, oh yeah. Subhanallah. Ataupun Abu Jahal punya version. Wa'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Jadi begitu yang berlaku kepada Abdullah bin Mas'ud sehingga telinganya itu putus. Kan? Abu Jahal tadi ketika mana ditetak oleh 2 orang kecil tadi kan, yang kita sebutkan tadi, Abu Jahal jatuh, dia cedera parah. Ketika dia cedera dan ketika mana 2 budak sahabat itu dah datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kata kepada sahabat, siapa yang nak tengok Abu Jahal dia buat apa? Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, saya ni kawan lama dia. Saya ada masalah dengan dia dari dulu. Lalu Abdullah bin Mas'ud pergi, tafadhal, pergi sampai ketika itu Abu Jahal sedang nazak. Jadi dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, dipanjat badan Abu Jahal, yang kan riwayatnya, dipanjat badan Abu Jahal yang sedang terlantar, sedang nyawa-nyawa ikan. Jadi Abdullah bin Mas'ud nak bunuh dia lah, terus nyawa-nyawa ikan ni kita bunuh terus. Abdullah bin Mas'ud, dia ambil pedang dia kecil juga. Dia nak potongkan kepala dia, tak boleh. Abu Jahal buka mata. Dia kata, kau sekarang dah pandai panjat ya, wahai penggembala kambing. Penggembala kambing kecil dulu panjat aku sekarang. Dia kata, bunuh dengan pedang aku, katanya Abu Jahal. Takabur. Yang pedang kau tak ada apa-apa. Bunuh pedang aku. Dengan pedang aku kau potong kepala. Dia ambil pedang, dia potong kepala. Dia kata kepada Abdullah Mas'ud, dia kata, wahai Abdullah, potong kepala aku bagi besar-besar bagi Muhammad nampak. Tengok akhir umur orang yang takabur. Akhir umur orang takabur, subhanallah. Tak ada, langsung tak ada masuk nur, tak ada masuk apa, iman. Dia potong habis. Lalu dia pun bawa Abu Jahal punya kepala, tapi dia pegang telinga. Nampak, dia pegang telinga. Rasulullah SAW daripada jauh, dia kata, telinga dibalas telinga, kata Rasulullah SAW. Telinga dibalas telinga, khalas dulu kan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud cakap, ya Rasulullah, ketika beliau dia mati, dia kata begini, kata Rasulullah SAW, Fir'aun umat aku lebih dahsyat daripada Fir'aun Nabi Musa. Fir'aun Nabi Musa ketika lemas, dia kata apa? La ilaha illallah, kan? Dia cuba nak selamatkan diri, aku la ilaha illallah, aku beriman dengan Allah. Fir'aun umat Nabi Muhammad SAW, dia Muhammad nampak. Takabur. Di akhir-akhir umur, ya'adzubillah tabaraka wa ta'ala. Jadi begitu kata Sayyidina Umar, ini Abdullah bin Abbas, orang yang ma'ruf, diberikan doa oleh Rasulullah SAW. Ketika mana Sayyidina Abdullah bin Abbas, seperti mana cerita tadi, dikhidmatkan, dibawa air basuhan untuk wuduk, Rasulullah doakan dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kefahaman agama dan berikan dia takwil, cara memahami, mentakwilkan suatu. Fada'ani dhata yaumin fa'adkhalni ma'ahum. Kata Abdullah bin Abbas, suatu hari Sayyidina Umar panggil dan memasukkan aku ke dalam majlis yang besar dengan orang-orang besar. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyurahum. Kata Abdullah bin Abbas, aku sedar Sayyidina Umar panggil aku di waktu itu hanya semata-mata nak tunjukkan betapa bagusnya, betapa mahirnya aku ini di depan mereka. Berbezanya aku dengan dia. Sayyidina Umar saja buat ujian supaya nak tahukan, nak nampakkan, nak kenalkan bahawa Abdullah bin Abbas ni bukan orang calang-calang. Aku panggil ni bukan sengaja-sengaja. Jadi apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar tanya kepada ahli majlis dia. Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullah wal fath. Kata, apa pendapat kalian pada firman Allah Ta'ala? Allah berfirman, idza jaa nasrullah wal fath, bila mana datangnya pertolongan Allah dan pembukaan dan kemenangan daripada Allah Ta'ala.
wa ra'aitan nas yadkhulun, dan kamu akan melihat orang akan masuk ke dalam agama dengan ramai-ramai. Maka bertasbihlah, minta ampunlah kepada Allah, sungguhnya dialah yang menerima taubat, sampai akhir surah idza jaa nasrullahil fath. Kata Sayyidina Umar, ayat ini, surah ini apa maksudnya? Ditanya kepada semua orang. Jadi kata sebahagian sahabat, umirna nahmadullah wa nastaghfirhu idza nasarna wa fataha alaina. Kata sebahagian para sahabat, dia kata, ya kami tahu jawapan dia. Jawapan dia apa? Dia kata jawapan dia, kami disuruh oleh Allah untuk memuji Allah, untuk bersyukur kepada Allah, beristighfar kepada Allah bila mana Allah tolong kita dan bila mana Allah bukakan kemenangan untuk kita. Inilah mengikut tafsir yang kebiasaannya begitulah, bila Allah tolong kamu, banyakkan istighfar, tasbih kepada Allah Ta'ala. Sebahagian kata tak, sebahagian senyap, tak tahu jawapan. Wasa kata ba'duhum falam yaqul syai'an, tak tahu nak cakap apa. Faqala li, kemudian kata Sayyidina Umar kepada Abdullah bin Abbas, ini baru dia nak zahirkan. Wahai Abbas, wahai Ibnu Abbas, akadzalika taqul ya Ibnu Abbas, begitukah pendapat kamu wahai Ibnu Abbas? Maka kata Ibnu Abbas, la, bukan begitu. Kata, okey, fama taqul, apa yang kau katakan, apa pendapat kamu? Maka aku berkata, ayat ini, surah ini ialah alamat ajalnya, datangnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani surah ini diturunkan memberitahu kepada baginda SAW bahawasanya, wahai Muhammad, ajal kamu sudah makin hampir. Ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu, yang Allah beritahu kepada beliau. Lalu Allah berfirman, idza jaa nasrullah wal fath wa dzalika alamatu ajalik, itulah alamat ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih, dan bila datang alamat itu, bila datang orang dah masuk Islam ramai, bila datang Allah dah buka kota Mekah, bila datangnya kemenangan yang Allah bukakan, yang Allah berikan kepada kamu wahai Muhammad, itulah alamat ajal kamu, maka bertasbihlah dan memujilah Allah Ta'ala, beristighfarlah, sesungguhnya dialah Allah yang menerima taubat. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ma a'lam minha illa ma taqul, aku tak tahu kecuali itu yang kamu sebutkan. Jadi daripada sini, daripada hadis ini yang disebutkan tadi, ketahuilah kita yang pertama, fadilah, keistimewaan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang kedua, kita tahu bahawasanya ketika mana Allah nak beritahu kepada baginda SAW bahawasanya ajal baginda sudah semakin hampir. Allah tak kata, okey, siap-siap, ready, tunggu Israel. Tidak. Allah beritahu, sabbih. Wahai Muhammad, banyakkan tasbih, ucapkan Alhamdulillah, banyak istighfar, sesungguhnya Allah penerima taubat. Ini Rasulullah yang suci daripada dosa. Orang yang makin banyak, yang makin hampir ajalnya, jangan lepas daripada tasbih, lepas istighfar, lepas daripada minta taubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang ingin disampaikan pada hadis ini. Bahawasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas dapat istimbatkan, dapat keluarkan suatu maklumat daripada Al-Quran, mengatakan bahawasanya Rasulullah sudah semakin ajalnya tiba bila mana turunnya surah idza jaa nasrullah. Dia dapat Rasulullah tak beritahu, tetapi dia dapat tahu dengan hanya ilmu yang Rasulullah SAW ataupun yang Rasulullah berikan kepada Abdullah bin Abbas, dia dapat tahu ini maknanya ajal baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari situ para ulama berbeza pendapat. Boleh tak kita mengambil suatu faedah, suatu cadangan, suatu keputusan daripada Al-Quran? Kadang-kadang kita tengok ada orang tikam Al-Quran, main tikam, tahu main tikam. Dia nak pergi kedai mana hari ini, restoran mana hari ini yang sedap, apa yang kebelah PJ ke, Damansara ke. So dia pergi main tikam. Bismillah. Dia buka Al-Quran. Awal ayat yang pertama kalau berkenaan dengan rahmat, itu maknanya pergi ke Damansara lah. Kalau keluar yang azab, pergi ke tempat lain. Itu apa hukum dia itu? Main tikam Al-Quran, istiqsam bil azlam. Itu kata ulama, boleh tak kita buat begitu? Itu kata ulama ada 3 situasi dan hal. Orang yang buka Al-Quran untuk mengetahui sebagai pendapat dia ataupun cadangannya dia nak buat ataupun tidak. Yang pertama dipanggil sebagai al-fa'al minal mushaf. Ini kita ambil rasa apa kita nak buat ataupun tidak buat daripada Al-Quran. Baik.
Jadi yang pertama itu ialah seseorang yang dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu tapi dia macam nak buat sesuatu, dia hanya main tikam. Dia buka azab, jadi tak buat. Dia buka ada rahmat, maknanya kita buat. Itu hukumnya ulama berbeza pendapat, ada yang mengharamkan. Dan maksud ataupun kenapa diharamkan, supaya kita ini jangan bermain-main dan dengan Al-Quran. Ianya seperti main tikam berjudi. Nasib, kita macam main nasib tanpa ada ilmu kita buat. Ada sebahagian ulama memakruhkan. Jadi ada yang mengharamkan secara hukumnya, ada yang mengharamkan dari segi adabnya. Adab kita dengan Al-Quran, takkan kita buat Al-Quran hanya begitu. Tak pernah kita buka Al-Quran kecuali untuk tikam. Untuk baca Al-Quran sejuzuk, 2 juzuk, oh tak ada. Ramadan pun mungkin 5 muka ataupun dengar imam baca tarawih. Itu pun juzuk daripada surah Duha sampai An-Nas. Yang lain tak ada dengar Al-Quran. Tak pernah tengok Al-Quran kecuali itu. Itu yang disebabkan di antara yang mengatakan haram. Atau makruh. Tidak boleh kerana kurang adab dengan Al-Quran. Kan? Situasi yang kedua, hal yang kedua ialah orang yang buka Al-Quran tetapi dia mempunyai ilmu. Dia punya ilmu yang khusus dalam istimbat memahami Al-Quran. Jadi dia buka Al-Quran, dia tengok mana isyarat-isyarat Al-Quran, lalu dia ajar ataupun dia bertindak sesuai dengan ilmu dia berkenaan dengan Al-Quran. Ini tak ada masalah. Sebab berdasarkan ilmu, bukan sembrono begitu. Dan ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ini yang tadi yang dibuat. Dia tahu daripada idza jaa nasrullah ini ajal baginda SAW. Ilmu yang dia ada. Begitu kata Sayyidina Umar, begitu tepat apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dalam riwayat daripada Ibnu Abbas, seperti mana disebutkan dalam kitab Ruhul Ma'ani, kata Abdullah bin Abbas, aku kalau tali kekang unta aku hilang, aku boleh carinya di dalam Al-Quran. Law da'a iqal ba'iri la wajadtuhu fi kitabillah. Kalau unta punya tali yang kan, kalau hilang, atau unta tak ada bahagian ni, unta dia ada bahagian kaki dia. Unta tu kalau kita ikat lutut dia tak boleh bangun dah sudah. Sebab dia akan lipat. Iqal. Jadi sebab itu dipanggil iqal, diikat lutut itu. Sebab itu kalau kita pergi sebahagian negara Arab, mereka akan pakai apa? Pakai macam tudung begitu, kemudian diletak apa? Tak macam itu. Itu iqal. Iqal itu dulunya orang-orang Badui, dia pakai begitu untuk unta dia. Jadi dia bermusafir, unta kalau dia nak dudukkan supaya jangan pergi mana, dia buka sama ada dia ikat dua-dua kaki begitu, ataupun time duduk dia ikat lutut dia. Iqal. Jadi itu kalau hilang, aku dapat tahu di dalam Al-Quran. Oh, macam mana tu? Wallahu a'lam. Ilmu. Abdullah bin Abbas. Imam Syafi'i kata begitu juga. Dia kumpulkan orang. Siapa nak tanya aku, aku akan sampaikannya daripada Al-Quran. Ada seorang imam ajib namanya Imam Fakhrur Razi. Ini kita dengar nama-nama orang-orang ulama-ulama sebelum kita. Al-Imam Fakhrur Razi sahibut tafsir. Dia ini ada tafsir. Tafsir itu lebih kurang 10-15 jilid ikut cetakan. 10 jilid tafsir. Semua ilmu ada dalam tafsir dia kecuali ilmu tafsir. Boleh faham? Dia ada buat tafsir dalam 10-15 jilid. Semua ilmu disebutkan dalam tafsir dia kecuali ilmu tafsir. Dia tak cerita tentang tafsir ayat ini turun kepada siapa, ceritanya apa, tak. Dia cerita bab lain. Dia cerita bab tauhid, dia cerita bab fiqh, dia cerita bab hatta ilmu fizik. Hatta ilmu geografik dalam tafsirnya. Ilmu tafsir tak ada. Dia dalam mukaddimah kitab beliau, dia ada sebut, dia kata, aku boleh keluarkan daripada surah Al-Fatihah sahaja 10,000 hukum. 10,000 hukum daripada surah Fatihah. Kemudian bila mana dia mentafsirkan ataupun ketika dia tulis tafsir dia dalam surah Al-Fatihah sampai firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu disyarah. Dia kata pada permulaannya aku katakan surah Fatihah ni boleh terkandung 10,000 faedah.
Tapi bila kalimat Rabbul Alamin ini aku ternyata bagiku boleh aku keluarkan daripada Rabbul Alamin 100,000 Fatihah. 100,000 masalah. Oh, Allahu Akbar. Itu ilmu apa mereka ada. Sebab itu kata Sayyidina Ali, Bismillahirrahmanirrahim, kalau aku syarahkan boleh penuh 70 ekor unta. Penuh dengan kitab. Ilmu yang Allah berikan daripada Al-Quran, subhanallah. Kan? Kalau kita keluar ilmu daripada situ, ya, bukan tikam-tikam, tak adalah. Begitu juga ilmu hadis baginda SAW pun begitu juga. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Jadi insyaAllah sampai sini insyaAllah kita berhenti. Kita akan sambung insyaAllah di pengajian yang akan datang. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa inna tadma'u min nu'ati la yusjabu laha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yushari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min khalafa amraka wa 'asaka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, rezeki yang berkat. Dengan rezeki tu kita boleh buat kebaikan, boleh sedekah, boleh gapo. Ada orang boleh rezeki 30,000 sebulan masuk gaji. 10 riyal masjid tak boleh bui. Hari-hari Jumaat ketat nak bui masjid. Mikir ambo nak bui. Baik amah. Tak boleh bui. Jadi kita minta rezeki yang berkat. Jangan minta rezeki saja takut jadi masalah kepada kita.